Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya akramal akramin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tamanya marilah kita merafakkan syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana hanya Allah lah yang telah pilih kita untuk datang ke rumah Allah Subhanahu wa taala, untuk hampir ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah dengan cara yang telah ditunjuk oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila mana seseorang hamba itu taat perintah Allah dengan cara yang telah ditunjuk oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Janji Allah untuk orang yang mentaati Allah dan taat perintah Allah dengan cara ittiba', cara Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka janji Allah untuk mereka-mereka ini adalah kejayaan. Dan Allah berfirman dalam Al-Quran, maka sesungguhnya benar-benar dia telah berjaya. Orang yang mana mentaati perintah Allah di muka bumi, sebelum dia bertemu dengan Allah, sebenarnya dia telah berjaya di sisi Allah. Dan kejayaannya bukan kejayaan yang kecil, bahkan kejayaan yang adalah kejayaan yang azim, kejayaan yang begitu besar di sisi Allah, kerana dia telah terselamat daripada neraka Allah dan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh kerana itu taufik dan hidayat daripada Allah adalah satu nikmat yang sangat besar. Untuk kita datang ke rumah Allah bukanlah kerana masa yang kita ada, bukanlah kerana tanggungjawab kita, bahkan taufik dan hidayat, bahkan kita datang ke rumah Allah hanya saja kerana taufik dan hidayat daripada Allah. Allah kasih pada kita, Allah jemput kita datang ke rumah dia, Allah jemput kita datang ke, menjadikan kita tetamu dia. Oleh kerana itu pentingnya kita kena bersyukur kepada Allah. La in syakartum la azidannakum. Sekiranya kamu bersyukur, pasti aku akan tambah. Maka bermakna bila mana kita syukur, Allah Subhanahu wa taala pilih kita datang sembahyang fardu maghrib di rumah Allah secara berjemaah, insya-Allah Allah akan pilih kita lagi untuk datang fardu isya secara berjemaah. Fardu isya kita datang ke rumah Allah sembahyang secara berjemaah, kita syukur di atas nikmat Allah ini, maka insya-Allah Allah akan beri lagi kita kesempatan, beri lagi taufik dan hidayah kepada kita untuk kita datang waktu subuh pula secara berjemaah. Inilah yang dikatakan bersyukur, Allah akan tambah. Jadi muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah pada malam ini kita teruskan lagi pengajian kita di bawah kitab Ibu kepada segala penyakit, Ummul Amrad. Iaitu ibu kepada segala penyakit adalah sifat takabur, penyakit hati. Sebagaimana jasmani kita ada penyakit, begitu juga rohani kita ada penyakit. Jasmani kita ada sakit demam, kadang-kadang pening kepala, kadang-kadang lenguh tangan, lenguh kaki, dan itu adalah perkara yang zahir, sakit yang zahir. Adapun penyakit rohani adalah penyakit yang gaib, penyakit batin, kita tak nampak. Dan setengah manusia itu dia tidak sedar bahawa dalam diri dia ada penyakit rohani. Oleh kerana itu kita kena belajar kitab ini supaya kita tahu apakah penyakit rohani yang ada dalam diri kita.
Daripada kitab ini kita dapat belajar, kita dapat merasai, kita dapat menyedari adakah penyakit-penyakit rohani yang ada dalam hati kita, ada dalam diri kita. Sekiranya ada, bagaimana cara untuk merawatnya. Baik, pada bulan yang lalu kita telah bahaskan sedikit berkenaan bahayanya sifat takabur, dan bahayanya bukan setakat bahaya biasa-biasa, bahkan bahaya sifat takabur ini, kata musannif rahimahullah, sifat takabur lebih bahaya daripada kufur. Sifat takabur lebih bahaya daripada kufur. Sedangkan kufur itu kita tahu betapa bahayanya sifat kufur, betapa bahayanya kufur ini kita tahu. Kerana kekufuran itulah yang akan mencampakkan seseorang hamba Allah itu ke dalam neraka Allah. Orang-orang yang kufur kepada Allah, Allah akan campakkan dia dalam neraka Allah. Orang yang tak beriman kepada Allah ni, mereka tidak akan dikeluarkan walaupun seketika daripada neraka Allah. Tempat mereka adalah neraka Allah. Ini untuk orang yang kufur. Tapi kata musannif rahimahullah, apabila ada sifat takabur dalam diri kita, maka sebenarnya ia lebih bahaya daripada kufur. Ia lebih bahaya daripada kufur, kerana takabur inilah yang menjerumuskan seseorang itu menjadi kufur kepada Allah. Kerana sifat takabur inilah yang menjerumuskan seseorang itu kufur kepada Allah, sebagaimana musannif rahimahullah bawa satu firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan iblis, laknatullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, aba wastakbara wa kana minal kafirin. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Iblis itu dia enggan. Iblis ni seorang malaikat, asalnya adalah malaikat yang paling mulia di sisi Allah. Orang kanan Allah, malaikat kanan Allah, iblis. Tapi oleh kerana sifat takabur yang ada dalam dirinya, maka menjerumuskan dia ke dalam lembah kekufuran. Aba wastakbara. Iblis ni enggan untuk sujud kepada Nabi Adam alaihi salam kerana sifat takabur yang ada dalam dirinya. Maka kata Allah, iblis ini tergolong di kalangan orang-orang yang kafir, orang-orang yang kufur kepada Allah. Oleh kerana itu musannif rahimahullah berkata sifat takabur lebih bahaya daripada kufur. Kerana takabur itulah yang akan menjerumuskan seseorang kepada kufur akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Maka insya-Allah pada minggu ini, pada kali muzakarah kita pada kali ini, kita akan terangkan sedikit perbahasan yang musannif rahimahullah telah bawa di dalam kitab beliau. Satu perbahasan yang terperinci, satu perbahasan yang detail, yang halus sebenarnya, iaitu berkaitan dengan dosa-dosa manusia. Berkaitan dengan dosa ini terbahagi kepada dua. Kata musannif rahimahullah, satu dosa adalah dosa haiwani, dosa haiwani, dan satu lagi dosa syaitani. Satu dosa haiwani yang dilakukan oleh, seperti mana dosa haiwani, seperti mana zina haiwan kan, mana ada kahwin, mana ada bernikah, semua dia tala aja kan. Zina adalah dosa haiwani, mencuri adalah dosa haiwani, binatang, semua benda dia ada di hadapan dia, kebun siapa pun dia akan makan. Jadi mencuri adalah dosa haiwani. Dosa-dosa zahir ini dipanggil dosa haiwani. Dan satu lagi kata musannif, ada satu dosa namanya adalah dosa syaitani. Syaitan. Dosa syaitani. Dan dikatakan bahawa sifat takabur sebenarnya adalah dosa syaitani. Oleh kerana itu musannif rahimahullah berkata, dikatakan bahawa sifat takabur sebenarnya adalah cabang daripada kekufuran. Mana-mana dosa yang berpunca daripada sifat takabur sesuai dipanggil dosa syaitani. Mana-mana dosa yang berpunca daripada sifat takabur sesuai dipanggil dosa syaitani, yang mana dosa ini adalah lebih berat daripada dosa haiwani. Ini kata musannif. Siapa musannif? Musannif adalah seorang ulama besar dalam ilmu sufi, ilmu tasawuf, Maulana Muhammad Zakaria rahimahullah. Baik, kata beliau, mana-mana dosa yang berpunca daripada sifat takabur. Apa dia dosa yang berpunca daripada sifat takabur? Antaranya
antara dosa yang berpunca daripada sifat takabur adalah mengumpat, ghibah. Antara dosa yang berpunca daripada sifat takabur adalah ghibah, mengumpat. Sifat takabur, definisi sifat takabur iaitu kita menganggap orang lain lebih rendah daripada kita. Bila mana kita mengumpat orang, bermakna kita menganggap dia lebih rendah daripada kita. Sebab apa kita mengumpat dia? Sebab kita rasa dia lebih rendah daripada kita. Apa yang dia buat tu lebih buruk daripada apa yang kita buat. Kita menganggap diri kita ni lebih daripada orang lain. Itu sifat takabur. Dan mengumpat itu terhasil adalah kerana sifat takabur yang ada dalam diri kita, kerana kita rasa kita lebih baik daripada dia, oleh kerana itu kita mengumpat perbuatan-perbuatan dia. Jadi kata musannif, mana-mana dosa yang berpunca daripada sifat takabur, maka dosa itu sesuai dipanggil dosa syaitani. Dan dosa syaitani ini lebih berat daripada dosa haiwani. Kan tadi kita baca ayat aba wastakbara, bila mana Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada seluruh malaikat tak terkecuali, wa idz qulna lil malaikati isjudu, apabila kami katakan kepada seluruh malaikat sujudlah kepada Adam alaihi salam, maka semua malaikat sujud. Perintah Allah untuk seluruh malaikat, maka seluruh malaikat sujud illa iblis. Fasajadu illa iblis. Mereka telah sujud kepada Nabi Adam AS, yakni sujud hormat, melainkan iblis laknatullah aba wastakbara, dia enggan dan dia berasa diri dia lebih besar daripada Adam alaihi salam, kerana katanya khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau telah ciptakan aku daripada api, sedangkan kau ciptakan Adam AS ini daripada tanah. Api dan tanah, api semestinya lebih mulia lagi. Sifat takabur yang ada dalam dirinya. Oleh kerana sifat takabur inilah Allah Subhanahu wa taala telah mencampakkan dia, mengeluarkan dia daripada syurga. Dia telah menjadi di kalangan wa kana minal kafirin, orang-orang di kalangan hamba-hamba Allah yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita kata musannif, sebenarnya sifat takabur ni berasal daripada syaitan. Berasal, siapakah asalnya? Asalnya daripada sifat syaitan. Baik, sesuai dipanggil dosa syaitan. Dan dosa syaitan ini lebih berat daripada dosa haiwani. Mengenai perkara ini Rasulullah SAW telah bersabda dalam satu hadis, al-ghibatu asyaddu minaz zina. Al-ghibatu asyaddu minaz zina. Ghibah, yakni mengumpat, hukumannya, ghibah ni, mengumpat ni, dosanya lebih dahsyat daripada dosa seorang penzina. Dosa seorang penzina. Penzina dalam hukum hudud, kalaulah penzina itu belum kahwin, maka dia akan disebat dengan 80 kali sebatan. Berat kan? Kalau dah kahwin kena rejam. Kalau dah kahwin kena rejam. Tetapi kata Nabi SAW, dosa mengumpat itu sebenarnya lebih dahsyat, lebih besar, lebih hebat hukumannya daripada zina. Besar dosanya daripada berzina. Oleh kerana itu kita kena minta kepada Allah agar Allah pelihara kita. Agar Allah pelihara kita daripada sifat-sifat ibu kepada segala penyakit ini, takabur. Kerana dengan takaburlah akan lahir segala sifat-sifat yang buruk yang akan wujud dalam diri kita, rohani kita. Baik, kata Nabi SAW, ghibah itu lebih dahsyat dosanya daripada zina. Sedangkan kita tahu zina ni, hukuman ni dah cukup berat dah. Hukuman untuk orang penzina ni dah cukup berat. Jadi adakah hukuman orang yang mengumpat ni cukup lebih berat daripada hukuman zina? Maka iya, betul. Hukuman orang yang mengumpat ni lebih berat lagi daripada orang yang berzina. Tetapi hukuman dia Allah tak zahirkan ke atas muka bumi ni. Bahkan hukuman untuk orang yang mengumpat, untuk orang-orang yang ada sifat-sifat takabur dan yang seakatan dengannya, hukumannya akan lebih berat nanti di mana? Di akhirat nanti. Allah di dunia ni Allah Subhanahu wa taala hanya menghukum kesalahan yang zahir sahaja. Hukuman Allah di atas muka bumi ni hanyalah untuk perkara yang zahir, yang nampak dengan mata. Yang nampak dengan mata, mencuri,
berzina, minum arak, ada hukuman-hukuman Allah. Dan hukuman-hukuman Allah ni, kalaulah hamba itu dosa-dosa yang sejenis sebegini, dosa haywani ini, sekiranya hamba itu dah bertaubat kepada Allah dan taubatnya diterima oleh Allah, maka hukumannya hanya di atas muka bumi saja. Di akhirat nanti dah tak ada dah hukuman di sisi Allah. Di akhirat nanti dah tak ada dah hukuman untuknya. Tetapi untuk orang yang ada dalam diri dia dosa-dosa syaitan ini, di dunia ni memang dia tak nampak hukuman untuk dia, tapi di akhirat nanti Allah telah sediakan satu hukuman yang begitu berat, yang begitu dahsyat untuk mereka. Oleh kerana itu kita kena minta kepada Allah, minta Allah jauhkan kita daripada segala sifat-sifat yang berpunca daripada sifat takabur ini. Baik. Kata musannif rahimahullah, bagi mendapatkan taufik untuk bertaubat daripada dosa-dosa syaitani dan bertaubat daripada sifat takabur ini adalah terlalu susah. Kerana apa terlalu susah? Kerana ia berpunca daripada kurangnya kesedaran, tak perasan, tak sedar yang mana sifat itu ada dalam diri kita. Kita tak sedar pun akan buruknya dosa-dosa itu. Kita tak sedar pun buruknya dosa mengumpat ni. Kerana apa? Kita tak belajar, kita tak tahu macam mana nak merawatnya. Kita pun tak sedar yang sifat tu ada dalam diri kita. Seringnya kita mengumpat orang, seringnya kita memfitnah orang. Sifat-sifat ni kadang-kadang kita tak sedar. Oleh kerana itu, susah untuk seseorang hamba itu nak bertaubat di atas dosa-dosa sebegini. Kerana dia tak sedar. Dosa-dosa sebegini dia tak sedar sebab dia tak nampak, dia duduk dalam. Bila dia tak sedar, maka susah untuk dia bertaubat kepada Allah. Tidak bertaubat sehingga bertemu dengan Allah. Allah tarik nyawanya dalam keadaan tanpa dia bertaubat. Maka di akhirat nanti Allah telah sediakan satu azab yang begitu dahsyat untuk mereka ini. Jadi susah. Musannif rahimahullah kata susah untuk dosa-dosa sebegini seseorang hamba itu nak bertaubat kerana dia tak sedar. Manakala keburukan dosa-dosa haiwani adalah lebih jelas dan sangat diketahui. Dosa syaitan, dosa haiwani, berzina, mencuri, apa lagi, minum arak dan sebagainya. Dosa-dosa ini zahir, nampak. Jadi dia mudah untuk seseorang yang melakukan dosa-dosa haiwani ini untuk bertaubat kepada Allah. Sehingga kan orang yang telah melakukan dosa itu sendiri pun menganggap ialah satu perbuatan yang buruk. Penzina, dia takkan anggap apa yang dia lakukan tu benda yang baik. Dia mesti rasa benda ni buruk. Orang yang mencuri, dia tak rasa benda yang dibuat tu baik. Dia mesti rasa benda tu tak kena, benda tu buruk. Tetapi orang yang ada sifat takabur dalam diri, dia tak sedar pun akan perkara itu. Dia tak sedar pun akan buruknya dosa takabur. Orang yang sering mengumpat orang lain ni, dia tak sedar pun yang sifat mengumpat yang ada dalam diri itu satu perkara yang buruk, dosa yang sangat buruk. Dia tak sedar. Sedangkan kata musannif, dosa-dosa haiwani seperti berzina, mencuri, minum arak, ini dosa-dosa yang mana hamba itu dia sedar bahawa dosa itu adalah dosa yang buruk, satu perkara yang buruk bagi dirinya. Maka dia senang untuk bertaubat kepada Allah. Tetapi oleh kerana manusia ni dilalai, kata musannif, dilalai, manusia ni terlalu lalai, terlalu alpa, dan kerana dorongan hawa nafsunya, maka teruslah dia melakukan dosa haiwani. Kan? Penzina kadang-kadang bukan sekali dia berzina, 2 kali, 3 kali. Kerana apa? Sedangkan dia tahu perbuatan zina tu buruk. Mencuri tu buruk, 2 kali, 3 kali mencuri, masuk 4 kali, masuk 5 kali. Dia tahu perbuatan mencuri tu buruk. Tetapi kerana apa dia melakukan? Kerana dorongan hawa nafsu. Kerana dorongan hawa nafsunya lah yang dia terus melakukan dosa-dosa tersebut. Tapi dah dia sedar dosa tu, dia sedar apa yang dilakukan tu buruk, apa yang dilakukan tu dosa. Adapun orang yang bersifat dengan sifat takabur ini, yang ada dalam dirinya sifat mengumpat, sifat dengki, maka dia tak sedar. Dia tak sedar pun yang perkara itu buruk. Oleh kerana itu musannif rahimahullah menulis
buku ini, kitab ini kerana nak bagi tahu kepada kita supaya kita ni sedar akan buruknya sifat-sifat takabur ini, buruknya sifat yang lahir daripada sifat takabur ini. Bila mana kita dah rasa benda tu adalah satu perkara yang buruk, maka kita akan menghindarkan diri daripada diri kita. Kita akan rawat sifat-sifat tersebut supaya hilang daripada diri kita. Baik, Musannif rahimahullah kata, namun disebabkan kelalaian dan dorongan hawa nafsu, ia terus melakukan dosa haywani tersebut, tetapi akan wujud perasaan menyesal dalam hatinya. Orang yang buat dosa haywani, mencuri, minum arak ni, dia akan rasa menyesal. Sekiranya dia ada iman pada Allah, dia akan rasa menyesal. Dan menyesal itu adalah syarat yang pertama untuk seseorang itu bertaubat kepada Allah. Ada 3 syarat. Imam Nawawi rahimahullah pun tulis syarat-syarat taubat di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Baik, syarat yang pertama, mestilah seseorang hamba itu menyesal akan dosa-dosanya. Inilah intipati taubat, menyesal atas dosa. Inilah intipati taubat, dan inilah syarat utama untuk bertaubat. Syarat utama untuk seseorang itu bertaubat, menyesali akan dosa yang telah dilakukannya. Apabila perasaan menyesal telah wujud, maka akan datang 2 lagi syarat, iaitu dia akan meninggalkan dosa. Syarat taubat yang kedua, mesti meninggalkan dosa tersebut. Dan syarat taubat yang ketiga, berazam tidak akan mengulanginya. Ini 3 syarat taubat untuk Allah terima taubat kita. Pertama, kita menyesal akan dosa yang kita lakukan. Yang kedua, kita tinggalkan dosa tersebut, tinggalkan terus dosa yang kita lakukan. Dan yang ketiga, berazam tak akan ulang, berazam tidak akan mengulangi dosa tersebut. Jadi inilah 3 syarat taubat. Seseorang yang mana melakukan dosa haywani, maka mudah untuk dia bertaubat kepada Allah, kerana setelah dia melakukan dosa, dia pasti akan menyesal. Adapun orang-orang yang melakukan dosa haywani, dosa syaitani, yakni seperti takabur, mengumpat, fitnah, dosa-dosa ni dia tak sedar. Oleh kerana tidak sedar, dia tidak menyesal. Oleh kerana dia tidak menyesal, susah untuk dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Moga Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita, Allah pelihara kita daripada sifat-sifat tersebut, insya-Allah. Baik. Habis berkaitan dengan dosa haywani dan dosa syaitani. Kata musannif, dosa syaitani lebih berat daripada dosa haywani. Walaupun dosa syaitani ini tidak dihukum oleh Allah di dunia ini. Allah tak hukum dosa syaitani di dunia ini. Orang yang bertakabur Allah tak hukum pun. Orang yang mengumpat Allah tak hukum secara zahir. Tak ada hukuman secara zahir. Mungkin hukuman secara Allah bagi ujian kepada dia tu ada, tapi hukuman secara zahir, hudud daripada Allah Subhanahu wa taala tak ada. Untuk dosa haywani ni ada. Zina ada hukuman dia, mencuri ada hukuman dia, minum arak ada hukuman dia, semua ada hukuman-hukuman dia. Tapi untuk dosa syaitan ini tak ada hukuman dia. Kerana apa? Kerana di akhirat nanti Allah telah sediakan satu hukuman yang sangat-sangat berat untuk mereka yang mempunyai sifat ini. Oleh kerana itu kita kena mohon kepada Allah agar Allah pelihara kita. Sekiranya ada dalam diri kita, maka bertaubatlah kepada Allah dan rawatlah, agar Allah rawatlah sifat-sifat tersebut. Semoga sifat-sifat tersebut terhindar daripada rohani kita, terhindar daripada diri kita. Baik. Kemudian musannif rahimahullah telah bawa satu bab kesan buruk. Kesan buruk sifat takabur dari sudut keduniaan. Kesan buruk sifat takabur dari sudut keduniaan. Akhirat pun, orang yang pada sifat takabur ni, kesan buruk dia di akhirat adalah Allah akan azab dia dengan azab yang begitu dahsyat. Allah akan azab dia dengan azab yang begitu dahsyat untuk orang yang ada sifat takabur. Dan yang sifat-sifat yang lahir daripada sifat takabur, sifat mengumpat lahir dengan adanya sifat takabur. Hasad, dengki lahir kerana ada sifat takabur dalam diri kita. Apa lagi? Marah, sifat marah, pemarah pun lahir kerana sifat takabur dalam diri kita. Kita akan marah seseorang tu kerana kita rasa dia lebih rendah daripada kita.
Kalau orang tu dia lebih besar daripada kita, kita takkan marah ni. Jadi sifat marah ni dia lahir daripada sifat takabur. Sifat bangga diri, ujub pun lahir daripada sifat takabur. Sifat khianat pun lahir daripada sifat takabur. Baik. Jadi apa sahaja sifat yang lahir daripada sifat takabur, maka sifat-sifat ini Allah Subhanahu Wa Taala telah sediakan satu hukuman yang sangat berat di akhirat kelak. Moga Allah pelihara kita. Baik. Kata musannif, dewasa ini kesesatan kita amat jelas apabila kita beranggapan bahawa dalam urusan dunia dan urusan akhirat terdapat Tuhan yang berlainan. Ni kata musannif ni. Manusia zaman sekarang, kita lah menganggap bahawa urusan dunia kita diurus oleh Tuhan yang lain, urusan akhirat kita diurus oleh Tuhan yang lain. Waliya'zubillah. Kata musannif, hal ini dapat dilihat dalam kehidupan seharian kita. Hal ini dapat dilihat dalam kehidupan seharian kita, di mana dalam urusan akhirat kita tidak beryakinan dan juga tidak menghiraukannya. Urusan akhirat berkaitan dengan solat, berkaitan dengan taat perintah Allah, berkaitan dengan meninggalkan perkara-perkara yang Allah larang. Perkara ini kita tidak yakin. Allah perintah kepada kita solat, kita tidak yakin bahawa solat itu akan menyelesaikan seluruh masalah kita. Bahawa dengan solat Allah Subhanahu Wa Taala akan pelihara kita daripada menjadikan kita orang-orang yang melanggar perintah Allah. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya solat yang kamu kerjakan akan mencegah kamu daripada melakukan perkara yang keji dan perkara yang munkar. Jadi kita tak yakin solat, tak yakin perintah, di dalam perintah Allah kita tidak yakin, dan kita tidak hiraukan pun. Sebaliknya dalam urusan keduniaan kita menaruh keyakinan yang tinggi dan selalu mengagung-agungkannya. Sebagai contoh, dalam urusan akhirat kita tidak akan berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menghindari dosa dan tidak juga berusaha dalam melakukan kebaikan. Untuk akhirat kita tak bersungguh-sungguh pun untuk meninggalkan segala dosa. Untuk melakukan amalan kebaikan kita tak sungguh-sungguh pun. Kita beranggapan bahawa untuk akhirat ni ada Tuhan yang lain, untuk dunia ni ada Tuhan yang lain. Untuk dunia ni kita perlu usaha lebih lagi. Sedangkan orang yang berusaha atas akhiratnya lebih, maka dunia akan ikut dia. Tapi orang yang berusaha atas dunianya lebih, maka dia telah meninggalkan akhirat. Orang yang berusaha atas akhirat dia dapat, dunia pun dia dapat. Tetapi orang yang usaha atas dunia, bersungguh-sungguh atas dunia, tinggalkan akhirat, dunia dia boleh dapat, tetapi akhirat sama sekali dia tak akan dapat. Oleh kerana itu pentingnya kita usaha atas akhirat kita. Baik, kata musannif, dalam urusan akhirat kita tidak akan berusaha dengan bersungguh-sungguh dalam menghindari dosa dan tidak juga berusaha dalam melakukan kebaikan. Kita buat biasa-biasa. Allah perintah kita datang 5 kali solat berjemaah, kita tidak anggap perkara itu besar. Kita tidak anggap solat berjemaah 5 waktu di masjid ini perkara yang besar. Agak-agak sempat kita datang, tidak sempat kita tak datang. Moga Allah pelihara kita. Sedangkan perintah Allah, sunnah Nabi SAW untuk orang-orang yang lelaki akil balik, tempat sembahyangnya 5 kali solat adalah di rumah Allah. Tapi oleh kerana kita ni dalam urusan akhirat ni, kata musannif, manusia ni selalu tidak menghiraukan. Kata musannif, manusia ni dalam urusan akhirat kurang keyakinannya. Maka oleh kerana itu ramai di antara kita apabila dengarnya laungan muazzin azan, berapa kerat dia datang ke rumah Allah untuk tunaikan solat berjemaah, untuk tunaikan solat secara berjemaah. Bahkan kata musannif, kita beranggapan bahawa dengan bertawakal kita yang palsu ini akan ada di sana satu pengharapan keampunan daripada sifat Allah yang Maha Pengampun. Maka dianggap sudah memadai, kan? Kita rasa dengan kita buat cukuplah untuk akhirat ni, Allah Maha Pengampun, Allah ampun kita. Kata Nabi SAW dalam satu hadis, al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah.
Orang yang cerdik adalah orang yang telah mempersiapkan dirinya. Orang yang telah mempersiapkan dirinya dan dia telah mempersiapkan amal untuk akhirat dia. Ini orang yang cerdik. Orang yang cerdik adalah orang yang mempersiapkan amalan untuk akhirat. Tapi orang yang bodoh, wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha. Orang yang bodoh ni orang yang mengikut hawa nafsunya. Apa yang keinginan dirinya nak, terus dia buat tanpa menghiraukan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang Allah inginkan, dia datang ke rumah Allah pada waktu solat zuhur, datang ke rumah Allah sembahyang secara berjemaah, tapi keinginan dirinya teruskan perniagaan. Bila laungnya solat azan asar, keinginan Allah, setiap lelaki akil balik datang ke rumah Allah sembahyang secara berjemaah, tetapi keinginan dirinya adalah ingin berniaga, diikut keinginan dirinya. Inilah orang yang bodoh. Wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah, diikut keinginan dirinya di muka bumi ini, tetapi dalam hatinya mengharapkan keampunan, rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar Allah ampun dia. Kita mengharapkan ampunan Allah bila mana kita tak perintah Allah. Tapi orang yang bodoh, kata Nabi, dia ikut keinginan dia dan dia mengharapkan keampunan Allah Subhanahu wa taala. Maka ni orang yang sangat-sangat bodoh. Baik. Kata musannif, dia beranggapan dia bertasumuk untuk akhirat, semua dia bertawakal kepada Allah. Cukup apa yang ada. Sembahyang cukup dengan apa yang ada. Yang selebihnya moga Allah ampun. Ini untuk urusan akhirat. Ni yang kita buat, kelemahan kita. Sementara kata musannif, dalam urusan dunia, di samping bertawakal, kita juga berusaha dengan bersungguh-sungguh. Untuk dunia kita usaha sungguh-sungguh dan menyusun berbagai rancangan. Bahkan kita beranggapan bahawa adalah satu kebodohan, iaitu meletakkan pengharapan untuk berjaya tanpa disertai dengan usaha. Dalam urusan dunia kita pandai pula, tanpa usaha takkan berjaya. Tapi untuk akhirat kita rasa kita usaha cukup setakat inilah, Allah akan ampun kita. Tapi untuk urusan dunia kita rasa perlu buat sungguh-sungguh, dan berasa tidak logik kalau seorang tu berjaya tanpa dia berusaha. Jadi inilah yang berlaku. Inilah yang berlaku di dalam seharian kita, kata musannif. Untuk urusan akhirat kita lalai kepada Allah, kita harapkan pengampunan Allah. Tapi untuk urusan dunia kita bersungguh-sungguh kita kejar, bersungguh-sungguh kita buat, bersungguh-sungguh kita usaha, kerana kita kata dunia takkan dapat kalau kita tak usaha. Sedangkan akhirat pun begitu. Kalau kita usaha baru kita dapat. Kalaulah kita usaha untuk dapatkan Allah, barulah kita akan dapat Allah. Tetapi yang malangnya yang berlaku pada diri kita oleh kerana kelemahan iman kita, iman saya, maka inilah yang kita telah buat. Semoga Allah Subhanahu wa taala pelihara kita, insya-Allah. Jadi insya-Allah setakat ini sahaja pengajian kita pada minggu ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala beri taufik kepada kita untuk kita amalkan dan sampaikan. Yang sifat-sifat yang buruk dalam diri kita, semoga Allah Subhanahu wa taala jauhkan. Allah Subhanahu wa taala timbulkan perasaan menyesal dan kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.